menjaga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke ulasan sastra kami. Saya Asyikin dan bersama rakan saya, Arumi dan Akila, akan mengupaskan tentang satu naskah novel yang bertajuk Pada Masa Terhenti. Kami sangat teruja kerana ingin mengupaskan novel ini kerana kami sudah lama membincangkan di luar kamera. Betul Asyikin, apabila kami mencari naskah untuk tugasan kali ini, kami ingin memberikan kesan hentakan kepada pembaca. Bukan sekadar cerita biasa, tetapi cerita yang boleh tertanya-tanya tentang realiti. Dan pencarian itu membawa kami kepada karya yang istimewa, iaitu karya Osmandin, Pada Masa yang Terhenti. Kenapa kami memilih buku ini? Kami memilih buku ini kerana ia mengisahkan tentang persepsi kita tentang masa. Pada masa kini kita beranggapan masa itu bergerak terlalu laju. Tepat sekali, dari judulnya saja, Pada Masa yang Terhenti, membuatkan kita rasa ingin tahu. Ia seperti sebuah paradoks. Apabila semua masa berhenti, adakah kita benar-benar wujud atau kita hanya sekadar sebagai pemerhati? Benar rakan-rakan, sebab itu buku ini bukan sekadar hiburan ringan, tetapi ia membuat kita berfikir kembali apa keputusan yang telah kita lakukan dalam hidup masing-masing. Sekarang, bayangkan jika kita mempunyai kuasa untuk menghentikan masa untuk selama-lamanya, adakah kita akan kekal di sana? Tetapi, fikirkan impaknya. Jika masa berhenti, adakah Anda akan terlepas melihat orang yang tersayang membesar? Adakah Anda akan kehilangan peluang untuk melihat dunia berubah? Inilah konflik utama yang dihadapi oleh watak dalam novel ini. Anda akan rasa seolah-olah Anda sendiri yang berada di persimpangan jalan itu. Tetapi kita terpaksa memilih antara kebahagiaan yang statik atau realiti yang menyakitkan. Jom kita mulakan. Novel Pada Masa yang Terhenti mengisahkan Malik, seorang lelaki muda yang sedang melalui fasa kehidupan yang sangat mencabar apabila ayahnya disahkan menghidap penyakit serius dan dia juga terpaksa menangguhkan pelajarannya. Keadaan ini memberikan tekanan emosi yang mendalam kepada Malik kerana dia menyaksikan sendiri bagaimana kesihatan ayahnya semakin merosot dan dari hari ke hari dalam masa yang sama, ibunya pula terpaksa bekerja keras serta menguruskan segala keperluan keluarga. Sehingga Malik berasa bersalah kerana merasakan dirinya tidak mampu melakukan apa-apa untuk membantu. Situasi tersebut membuatkan Malik tenggelam dalam perasaan sedih, takut dan juga keliru. Dia bergelut dengan persoalan tentang kehidupan, takdir dan kemungkinan kehilangan orang yang paling disayanginya, iaitu ayahnya. Perasaan yang terlalu berat untuk dipendam akhirnya mendorong Malik mencari cara untuk meluahkan segala kegelisahan yang terbuku di dalam hatinya. Sebagai satu bentuk pelarian emosi, Malik mula menulis surat ditujukan kepada malaikat maut. Melalui surat-surat tersebut, Malik meluahkan segala perasaan yang tidak mampu diungkapkan kepada sesiapa, termasuk ketakutannya terhadap kematian ayahnya, serta persoalan tentang mengapa ujian berat itu menimpa keluarganya. Menulis menjadi ruang untuk Malik menenangkan diri dan memahami emosinya sendiri. Tanpa disangka-sangka,
Surat yang ditulisnya itu mendapat balasan daripada seorang gadis yang bernama Kuntum. Kehadiran Kuntum dalam hidup Malik, walaupun hanya melalui pertukaran surat, sedikit demi sedikit membawa perubahan kepada keadaan emosinya. Kuntum sering membalas surat Malik dengan kata-kata yang penuh empati dan pemahaman, seolah-olah dia benar-benar mengerti kesedihan yang sedang dilalui oleh Malik. Melalui perbualan yang terdapat dalam surat-surat tersebut, Malik mula berani membuka hati dan berkongsi lebih banyak tentang kehidupannya. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan ayahnya, kenangan masa lalu bersama keluarga, serta tentang ketakutannya menghadapi masa depan. Dalam masa yang sama, kata-kata Kuntum sering memberikan perspektif baharu yang membantu Malik melihat kehidupannya sendiri dari sudut yang lebih tenang dan matang. Namun begitu, keadaan ayah Malik semakin membimbangkan apabila kesihatannya terus merosot. Setiap hari yang dilalui oleh Malik dipenuhi dengan kegusaran dan harapan yang bercampur baur. Malik mula menyedari bahawa hidup tidak selalunya berjalan seperti yang diharapkan. Dan ada saat-saat tertentu yang terasa begitu berat sehingga seolah-olah masa terhenti seketika. Perjalanan emosi Malik sepanjang menghadapi situasi tersebut memperlihatkan bagaimana seorang anak cuba memahami erti kehilangan, menerima kenyataan hidup, serta belajar menghargai setiap detik yang masih dimiliki bersama orang yang disayanginya. Kau terkini duduk di cakar hati, lalu cinta kita bermula dari mata turun ke jiwa. Novel ini memberi kesan kepada pembaca kerana pengarang berjaya mengangkat nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keinsafan dan juga hubungan sesama manusia. Apabila kita membaca cerita ini, kita boleh merasakan emosi yang dialami oleh watak-watak dalam cerita. Perasaan sedih, penyesalan dan harapan yang digambarkan membuatkan pembaca lebih memahami kehidupan watak tersebut. Disebabkan itu, jalan ceritanya terasa sangat dekat dengan kehidupan sebenar dan mudah menyentuh hati pembaca. Selain itu, salah satu kekuatan novel ini ialah penggunaan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Pengarang menggunakan bahasa yang puitis tetapi masih jelas dan tidak terlalu sukar untuk dipahami oleh pembaca. Susunan ayatnya juga kemas dan menarik. Jadi, pembaca boleh menikmati cerita dengan lebih selesa. Dalam masa yang sama, pengarang turut menyelipkan pelbagai pengajaran tentang kehidupan. Antaranya ialah kepentingan menghargai masa, menghargai keluarga dan menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Nilai-nilai ini disampaikan secara halus melalui peristiwa yang berlaku dalam cerita novel ini. Selain aspek bahasa dan jalan cerita, novel ini juga berjaya menggambarkan realiti kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sebenar pada masa kini, manusia sering berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kadangkala membuat keputusan yang salah. Melalui kisah dalam novel ini, kita dapat melihat bagaimana watak-watak menghadapi kesilapan mereka dan akhirnya belajar untuk berubah. Perkara ini menunjukkan bahawa setiap manusia mempunyai peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Nilai-nilai moral yang dapat disampaikan dalam cerita ini menjadikan novel ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberi kesedaran kepada pembaca. Apa yang menarik lagi, pengarang juga berjaya menggambarkan perkembangan emosi watak dengan sangat baik. Pembaca dapat melihat bagaimana watak berubah daripada seseorang yang mungkin lalai atau tidak menyedari kesilapannya kepada seseorang yang lebih insaf dan memahami makna kehidupan. Perubahan ini menjadikan cerita lebih realistik dan memberi kesan yang lebih mendalam kepada pembaca. Betul tuh, apabila kita membaca novel ini,
Kita seolah-olah diingatkan tentang kepentingan masa dalam kehidupan. Kadang-kadang, manusia terlalu sibuk dengan urusan harian sehingga terlupa untuk menghargai orang di sekeliling mereka. Novel ini memberi peringatan bahawa masa yang telah berlalu tidak boleh kembali semula. Jadi, setiap peluang yang ada perlu digunakan dengan sebaik mungkin. Secara keseluruhannya, pada masa yang terhenti, buku ini merupakan sebuah karya yang berkualiti dan sangat bermakna. Ceritanya menyentuh perasaan, penggunaan bahasanya indah dan mudah difahami, serta syarat dengan pengajaran setentang kehidupan. Novel ini juga memberikan kesedaran kepada pembaca tentang pentingnya menghargai masa. Masa itu emas, memperbaiki diri dan menghargai hubungan sesama manusia. Itu adalah yang patut dilakukan oleh semua golongan remaja maupun masyarakat. Jadi, bagi sesiapa yang suka membaca karya sastera yang mempunyai mesej kehidupan dan boleh memberi inspirasi kepada pembaca, novel ini memang sangat sesuai untuk dibaca. Selain menghiburkan, novel ini juga boleh membuatkan kita berpikir tentang nilai kehidupan dan keputusan yang kita buat setiap hari. Pendek kata, pada masa terhenti bukan sekadar sebuah cerita, tetapi juga sebuah karya yang memberi pengajaran dan kesedaran kepada para pembaca tentang makna kehidupan yang sebenar. Walaupun novel pada masa terhenti, karya Osman Din mempunyai kekuatan tersendiri dari segi penyampaian emosi serta tema kekeluargaan yang menyentuh perasaan pembaca. Terdapat juga beberapa aspek yang boleh diberikan teguran secara membina bagi memperkayakan lagi kualiti karya tersebut. Antara perkara yang dapat diperhatikan ialah perkembangan plot yang bergerak agak perlahan pada beberapa bahagian cerita. Hal ini berlaku kerana pengarang lebih menumpukan kepada penceritaan yang berbentuk realiti, refleksi dan monolog dalaman watak utama, iaitu Malik. Teknik ini sememangnya berkesan untuk menggambarkan konflik emosi serta pergolakan jiwa yang dialami oleh watak tersebut. Namun begitu, penggunaan monolog dalaman yang terlalu panjang dan kerap berpotensi menyebabkan aliran cerita menjadi kurang dinamik. Situasi ini mungkin menyebabkan sebahagian pembaca, khususnya pembaca muda atau golongan remaja, berasa kurang teruja untuk mengikuti perkembangan cerita secara berterusan. Selain itu, pengembangan watak sampingan dalam novel ini juga dilihat agak terhad. Kebanyakan fokus cerita tertumpu kepada watak Malik serta pergolakan emosi ketika berhadapan dengan keadaan ayahnya yang sedang sakit. Walaupun pendekatan ini mampu menonjolkan perjalanan emosi watak secara mendalam, namun watak lain seperti ahli keluarga, rakan, atau individu di sekeliling tidak diberi ruang yang cukup. Ia tidak diberikan ruang yang cukup untuk berkembang secara signifikan. Sekiranya watak-watak sampingan ini dikembangkan dengan lebih terperinci, ia berpotensi menambahkan dimensi baru dalam penceritaan serta memperkayakan konflik yang dipaparkan dalam novel. Di samping itu, terdapat juga beberapa bahagian cerita yang lebih menekankan unsur renungan dan refleksi kehidupan berbanding dengan perkembangan peristiwa yang berlaku secara langsung. Walaupun pendekatan ini selaras dengan tema novel yang menonjolkan pencarian makna kehidupan serta proses menerima takdir, namun keseimbangan antara elemen refleksi dengan elemen peristiwa mungkin dapat menjadikan penceritaan lebih hidup dan menarik. Dengan adanya variasi peristiwa yang lebih aktif, pembaca berpeluang merasakan perkembangan cerita dengan lebih jelas dan tidak hanya tertumpu kepada pemikiran dalaman watak semata-mata.
Secara keseluruhannya, teguran-teguran ini tidak bertujuan untuk menafikan kekuatan novel ini sebagai sebuah karya yang menyentuh emosi pembaca. Sebaliknya, teguran tersebut merupakan satu bentuk penilaian kritis yang bertujuan menonjolkan ruang penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan bagi menjadikan penceritaan lebih seimbang, dinamik, dan berkesan dalam menarik minat pembaca. Dengan penambahbaikan pada aspek perkembangan plot dan pengembangan watak sampingan serta keseimbangan antara elemen refleksi dan peristiwa, novel ini berpotensi menjadi sebuah karya yang bukan sahaja menyentuh emosi pembaca, tetapi malah lebih kuat dari segi struktur penceritaan dan pembinaan naratifnya. Ku tulis namamu di pintu, ku ukir namamu di atas jalanan, meskipun kita berbeza. Seterusnya, dari sudut kritikan saranan, terdapat beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan bagi memperkukuhkan lagi penceritaan dalam novel pada masa terhenti, yaitu karya Osmandi. Antara saranan yang boleh diberikan ialah dari aspek perkembangan plot cerita. Walaupun novel ini berjaya menyampaikan konflik emosi watak utama dengan sangat mendalam, tetapi aliran cerita boleh diperkukuhkan lagi dengan menambah lebih banyak peristiwa yang berlaku secara langsung dalam kehidupan watak. Penambahan peristiwa atau situasi baharu dapat menjadikan penceritaan lebih dinamik dan tidak hanya tertumpu kepada monolog dalaman atau renungan watak utama sahaja. Selain itu, pengarang juga boleh mempertimbangkan untuk mengembangkan watak-watak sampingan dengan lebih mendalam. Dalam novel ini, fokus cerita banyak diberikan kepada watak Malik, manakala watak-watak lain tidak digambarkan secara terperinci. Sekiranya watak seperti ahli keluarga atau individu di sekeliling Malik diberikan latar belakang serta perkembangan yang lebih jelas, hal ini berpotensi memperkayakan penceritaan serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesan konflik yang berlaku terhadap kehidupan mereka. Di samping itu, penulis juga boleh menambah lebih watak interaksi antara watak-watak dalam cerita. Interaksi yang lebih aktif antara watak utama dan watak sampingan mampu menjadikan penceritaan lebih hidup serta membantu pembaca memahami hubungan emosi antara mereka dengan lebih jelas. Melalui dialog dan peristiwa yang melibatkan beberapa watak, pembaca juga dapat melihat konflik cerita dari pelbagai sudut pandangan. Saranan seterusnya adalah dari segi keseimbangan antara unsur refleksi dan unsur peristiwa dalam penceritaan. Walaupun elemen refleksi dan renungan kehidupan merupakan kekuatan utama novel ini, namun keseimbangan dengan perkembangan peristiwa yang lebih aktif boleh menjadikan aliran cerita lebih menarik dan mudah diikuti oleh pembaca, khususnya golongan remaja pada masa kini. Selain itu, penulis juga boleh memperkukuhkan lagi unsur latar dan suasana dalam penceritaan. Penggambaran latar tempat, situasi, serta suasana yang lebih terperinci dapat membantu pembaca membayangkan keadaan yang berlaku dalam cerita dengan lebih jelas. Hal ini sekaligus mampu meningkatkan penghayatan pembaca terhadap konflik emosi yang dialami oleh watak utama. Secara keseluruhannya, saranan-saranan ini bertujuan untuk memperlihatkan ruang penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan lagi bagi memperkukuhkan struktur penceritaan novel ini dengan penambahan elemen peristiwa, pengembangan watak sampingan serta keseimbangan antara refleksi dan perkembangan cerita. Karya ini berpotensi menjadi sebuah novel yang lebih mantap dari segi naratif dan pengalaman pembacaan. Dalam aspek penganalisisan, novel pada masa yang terhenti memaparkan tema kehidupan yang syarat dengan konflik emosi dan cabaran hidup. Penulis berjaya menggambarkan
bagaimana masa lalu memberi kesan kepada kehidupan seseorang. Pada masa kini, hal ini dapat dilihat melalui perkembangan watak utama yang sering berdepan dilema dan kenangan yang sukar dilupakan. Selain itu, dari segi pembangunan watak pula, penulis menampilkan watak yang realistik dan mudah difahami oleh pembaca. Watak-watak dalam novel ini mempunyai latar belakang dan perasaan yang mendalam, sekaligus menjadikan cerita menjadi lebih hidup. Pembaca juga dapat melihat perubahan emosi dan pemikiran watak sepanjang perkembangan cerita. Dari sudut gaya bahasa, bagaimana? Penulis menggunakan bahasa yang indah dan bersifat puitis. Penggunaan metafora dan perbandingan menjadikan penceritaan lebih menarik serta mampu menyentuh emosi pembaca. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami, tetapi masih mengekalkan nilai sastera yang tinggi. Seterusnya, dari segi plot penceritaan, novel ini disusun secara teratur dengan perkembangan cerita yang jelas. Penulis menggunakan teknik imbas kembali bagi menggambarkan pengalaman lampau watak. Teknik ini membantu pembaca memahami sebab berlakunya konflik dalam kehidupan watak. Selain itu, unsur latar masa dan tempat juga memainkan peranan penting dalam menghidupkan jalan cerita. Latar belakang yang digambarkan membantu membaca membayangkan situasi yang berlaku serta menambahkan realisme dalam cerita. Dari aspek message dan persoalan, novel ini menekankan nilai kehidupan seperti kesabaran, pengorbanan, dan kekuatan menghadapi ujian. Persoalan-persoalan yang diketengahkan juga berkait rapat dengan realiti masyarakat, menjadikan karya ini lebih bermakna kepada pembaca. Secara keseluruhannya, melalui analisis terhadap tema, watak, plot, dan gaya bahasa, dapat dilihat bahawa novel ini mempunyai struktur penceritaan yang sangat kukuh. Penulis berjaya menggabungkan unsur emosi, konflik, dan nilai kemanusiaan dalam satu naratif yang menarik. Selain itu, teknik penceritaan yang digunakan juga membantu pembaca memahami perjalanan hidup watak secara mendalam. Penceritaan yang teratur serta penggunaan bahasa yang berkesan menjadikan karya ini bukan sahaja menarik, malah memberi kesan emosi kepada pembaca. Oleh itu, dari sudut penganalisisan, novel ini dianggap sebagai karya yang berjaya menyampaikan kisah kehidupan manusia dengan penuh makna dan juga pengajaran. Dari sudut penilaian, novel pada masa yang terhenti mempunyai banyak kekuatan yang menjadikannya menarik untuk dibaca. Antaranya ialah kemampuan penulis menggambarkan emosi watak dengan sangat mendalam. Pembaca dapat merasai kesedihan, harapan dan konflik yang dialami oleh watak-watak dalam cerita. Selain itu, tema yang dibawa juga sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Cerita ini mengingatkan pembaca tentang kepentingan menghargai masa itu emas dan pengalaman hidup yang membentuk diri seseorang. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki. Sebagai contoh, terdapat bahagian cerita yang bergerak agak perlahan kerana penulis terlalu memberi tumpuan kepada perincian emosi watak. Selain itu, sesetengah konflik dalam cerita mungkin boleh dikembangkan dengan lebih mendalam supaya pembaca dapat memahami situasi tersebut dengan lebih jelas. Walaupun begitu, kelemahan ini tidak menjejaskan keseluruhan kualiti cerita dalam buku ini. Secara keseluruhannya, novel ini boleh dinilai sebagai sebuah karya yang berkualiti kerana berjaya menyampaikan mesej kehidupan yang mendalam kepada pembaca. Karya ini bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberi pengajaran tentang kehidupan, ketabahan dan kepentingan menghargai masa. Oleh itu, novel ini layak diberikan penilaian yang baik kerana mampu meninggalkan kesan emosi dan pemikiran kepada pembaca. Sebagai rumusan,
Novel ini boleh dianggap sebagai karya yang bernilai dalam kesusasteraan kerana menggabungkan penceritaan yang menarik dengan mesej kehidupan yang bermakna. Secara keseluruhannya, novel Pada Masa Yang Terhenti karya Osmandin merupakan sebuah karya fiksyen kontemporari yang berjaya menyentuh emosi pembaca. Novel ini mengetengahkan kisah seorang belia muda yang sedang menghadapi ujian hidup yang sangat berat, khususnya berkaitan hubungan keluarga dan kehilangan. Melalui penceritaan yang introspektif dan penuh refleksi, pembaca dapat mengalami konflik emosi watak serta belajar menghargai setiap detik yang masih dimiliki bersama orang tersayang. Tambahan pula, novel ini berjaya menyampaikan mesej tentang ketabahan, penerimaan takdir dan kekuatan menghadapi cabaran hidup. Tema-tema ini sangat relevan bagi pembaca muda kerana ia mengangkat nilai kehidupan yang dekat dengan pengalaman mereka, walaupun cerita ini lebih kepada remaja. Walaupun terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki seperti perkembangan watak sampingan dan keseimbangan antara refleksi dan juga peristiwa, kekuatan emosi dan mesej yang disampaikan tetap menjadi tarikan utama karya ini. Berdasarkan ulasan dan analisis yang telah kami bincangkan, kami merumuskan bahawa novel ini adalah sebuah karya yang bernilai untuk dibaca. Kerana ia bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga mendidik pembaca tentang kepentingan menghargai keluarga, mengurus emosi sendiri, menghargai sejarah dan menerima realiti kehidupan dengan tabah. Jika diukur dari segi kualiti penceritaan, mesej yang disampaikan dan impak emosi, kami memberikan penarafan sebanyak 4 daripada 5 bintang. Dengan itu, kami mengesyorkan novel Pada Masa Yang Terhenti kepada pembaca yang ingin membaca kisah beremosi dan berfalsafah yang dekat dengan kehidupan remaja. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa hargai keluarga dan orang tersayang.